taklimat hari ini penting, sangat penting. Ya, turun pada pola kerja. Bekenu adalah kawasan fokus, iaitu 30 kawasan yang akan dihijaukan. Khidmat saya lebih kepada pengenalan apa itu kawasan. Jumaat lepas. Menurut kenyataan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Miri, suspek masing-masing ditahan di kawasan berasingan di Bekenu, Kampung Pejuang, Kampung Kelulit, Kampung Jambu, Kampung Peliau, Kampung Sebalik, Tiris dan Kampung Masjid Tiris. Kawasan berisiko tinggi KBT berfokus Bekenu. Antara 16 kawasan KBT di Malaysia yang akan dihijaukan tahun ini. Bekenu yang terkenal dengan tanaman kelapa sawit terletak kira-kira 48 km menggunakan jalan persisir pantai dan 68 km jalan Bintulu Miri dari barat daya Bandaraya Miri. Profil kawasan KBT Bekenu, keluasan kira-kira 842,47 km persegi, anggaran populasi penduduk seramai 26,549 orang dan majoriti masyarakatnya terdiri suku kaum Kedayan, Iban dan Melayu. Bekenu di bawah pentadbiran Parlimen Sibuti dan 2 ahli undangan negeri serta 105 orang pemimpin komuniti merangkumi 98 buah kampung dan rumah panjang. Selain isu penagihan dadah, KBT Bekenu juga menghadapi isu kecurian harta benda, alkohol dan judi atas talian. Dalam usaha penghijauan KBT Bekenu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Miri telah melaksanakan strategi atau program kehara penghijauan. Antara program yang dilaksanakan melibatkan kerjasama rakan strategik dan rakan pintar terdiri daripada pemimpin masyarakat, OSC MIBS Daerah Subis, penggerak komuniti, jabatan kerajaan, NGO, Ikon AADK, IPT, Rumah Ibadat, GKPD, Skuad Anti Dadah dan masyarakat setempat. Program merangkumi elemen pencegahan dan publicity, rawatan dan pemulihan serta penguat kuasaan. Dalam usaha memantapkan penghijauan kawasan KBT Bekenu dan KPI 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia, AADK Daerah Miri juga mengadakan program inisiatif baru dan kelainan program bagi mengurangkan isu dan masalah di kawasan KBT Bekenu.
Strategi program juga melibatkan rakan strategik dan rakan pintar. Ini kita EDK menyantuni kempen lebih baik juga untuk kesadaran awam, di mana kita akan memberi input berkaitan dengan gaya dadah kepada penduduk itu lah. Untuk dalam usaha kita mengurangkan penyakit-penyakit baru. Di samping itu kita nak masyarakat terlibat sama dalam kempen kesadaran awam mencegah dari tempat mereka. Untuk program 100 Hari Keluarga Malaysia, dia punya konsep adalah program ini memang sudah berjalan, tapi dia diusahakan selepas pelancaran Hari Keluarga Malaysia hari itu. Dan progres ini telah 50% daripada kawasan Berkendu telah kita kunjungi untuk kempen lebih bersihkan. Selain ada 50% lagi kita akan cuba habiskan bagi dalam bulan. Antara impak yang diharapkan dari program ini ialah info atau maklumat KBT sampai kepada pemimpin komuniti dan mampu merancang melaksanakan program di kawasan masing-masing. Mesej anti dadah sampai kepada orang awam, perkongsian idea dan testimoni program KBT, kehadiran EEDK dirasai dan klien EEDK kekal pulih. EEDK Daerah Miri terpaksa menghadapi beberapa cabaran dalam usaha penghijauan KBT Berkendu dan bijak mengambil peluang dari kekuatan serta kelemahan yang ada. Antara cabaran utama ialah merujuk kepada profil kawasan. KBT Berkendu terlalu besar dan ada tempat-tempat yang sukar dilalui menggunakan jalan darat untuk menyampaikan perkhidmatan. Kekurangan logistik dan sumber manusia. Cabaran utama pentadbiran EEDK Daerah Miri meliputi 5 daerah perlu menyantuni semua kawasan. Kawasan KBT Berkendu kira-kira 47 km daripada pejabat pentadbiran EEDK Daerah Miri. Selain itu, cabaran KBT Berkendu peruntukan yang terhad, kesukaran menyelesaikan aduan yang mendesak kerana jarak yang jauh, penularan pandemik COVID-19, Mahkamah Litar bersidang sekali sebulan. Klien tidak mampu hadir ke pejabat EEDK Daerah Miri kerana faktor jarak dan kewangan, serta KBT Berkendu laluan utama ke daerah lain terdedah kepada penawaran dadah dan isu sosial yang negatif. Peluang kekuatan yang ada bagi mengatasi cabaran ini adalah penubuhan One Stop Committee OAC MIDS Daerah Subis, inisiatif bersepadu kerajaan negeri. OAC yang dipengerusikan oleh pegawai daerah sendiri ini merupakan tindakan bersepadu beberapa jabatan yang terlibat seperti PDRM, Jabatan Pendidikan Daerah, Pejabat Kesihatan, Majlis Daerah Subis, pemimpin komuniti, pemadam dan termasuk EEDK Daerah Miri. Pemimpin komuniti digerakkan secara aktif melalui jawatan kuasa kawasan penghulu untuk memantau dan mengadakan program di kawasan masing-masing. KBT Berkendu juga mendapat sokongan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Sumber kewangan EEDK Daerah Miri boleh memohon terus kepada OAC MIDS Daerah Subis untuk tujuan mengadakan program. Program penghijauan juga berjalan lancar atas sokongan Ketua Kaum dan KMKK di kawasan KBT Berkendu. Sekilas pandang, kita dengar testimoni apa kata pemimpin dan masyarakat di kawasan Berkendu tentang keberkesanan program kawasan berisiko tinggi Berkendu. Saya Haji Ali Haji Mudin, Ketua Masyarakat Daerah Subis. Bagi pandangan kita lah, kalau usaha ini diteruskan, dia mungkin sedikit lah. I want to be fair based on the commitment. Saya boleh lihat is about 8.5 because saya nampak komitmen. Yes. And commitment is menyeluruh. Ya, dengan KMKK kita dengan pejabat daerah kita dengan KMKK Gauri sendiri. Jadi saya nampak kolaborasi itu ada.
Ya, kalau dulu di start macam saya betulnya mas saya 1-2 memang semua orang marah. Sebab saya nampak apa? Ini bukan saya nampak apa because kita belum mula. Nah, kita belum mula lagi. So belum mula bersama lah. Mula ada tapi masing-masing. So that's why saya nampak. We don't see result. Bisa ada kolaborasi. So bila orang Nanggau kolaborasi berlaku, this is where mula nampak orang yakin. Nah, jadi I think this is very important. Kehadiran secara kolaborasi ya menyebabkan orang rasa bahawa semua orang berhati. Semua berumur kita tahu. Aku sebagai tuan rumah senang ku jaga. Kita jaga itu. Kita sudah berarti kita orang kita berarti dunia tu. Mengerti kita ada. Senang hati lah. Terima kita termasuk mana mereka kita termasuk. Terima kasih lah kepada AADK karena ada membuat program yang baiklah bagi rasa saya untuk kesedaran kita yang ada di Kampung Bekenu ini untuk mencegah. Bersyukurlah kenapa memang saya senang hati gembira. Harapan kami kita harap untuk hapus memang berpayah, memang tidak dapat mungkin. Jadi kuranglah. Berkurang. Aku sokong program kita untuk mengurangkan anti dadah kawasan Bekenu mana-mana kawasan lah. Setuju. Terbaik tegak. Dapat aku tentang program hari agensi anti dadah tu tu program kapal mana. Sida bisa ngabas ke rumah penyai, pemoga kini ke meri penerang agar rumah penyai berkawal ngau pesai guna di ngiak diri di jebak ngau dadah lah. Baru mapanya. Jadi terima kasih mengagai AADK bagai Miri. Ucapan terima kasih lah. Program ini memang baik. Lawatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang lawatan kamu ahli AADK. Menolak daripada dadah, jangan lagi dibuat yang macam bau. Baik juga lah kalau selalu dibuat di sini kan, mendidik banyak budak-budak kan. Saya kira ada baiklah pengembangan untuk anak-anak supaya anak-anak masalah kan memang baik. Program ini adalah paling baik program ini. Baik untuk kampung, baik untuk mencegah dadah di kampungan ini lah. Kalau dapat dia teruskan untuk mencegah ini semua JKK akan bagi kerjasama. Sebenarnya kita ada melawat kampung ni tujuannya memang mencegah dadah ni lah. Memang patut diteruskan macam ini lah usaha kita ni. Sebab dadah ni berbahaya. Kalau nak mencegah, buat masa ni kampung Sepurau ni lah ada berkurangan yang dadah ni. Yang sudah ada makan pun sudah kena pemulihan. Dengan seluruh komitmen AADK Daerah Miri dan keterlibatan serta sokongan berterusan oleh komuniti dalam isu penagihan dadah sangat-sangat diharapkan dalam fasa pengekalan pada tahun-tahun yang mendatang. Sekian laporan KBT berfokus Bekenu dari AADK Negeri Sarawak. Baik cegah. Baik cegah.